Baik, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita akan bersama Redwin Robin dan antara fokusnya, keselamatan pantai timur Sabah berada pada tahap tertinggi. Terus dengan laporannya, silakan Redwin. Ya, Farhatul, keselamatan di pantai timur Sabah berada pada tahap tertinggi tanpa ada kejadian tidak diingini berlaku di kawasan itu sejak beberapa tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor memberi jaminan itu ketika menerima kunjungan hormat Duta Besar Malaysia ke Perancis, Datuk Eldon Husaini Muhammad Hashim di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan ini, Datuk Haji J gembira Sabah terus menjadi destinasi penting pelawat Perancis, menjadikannya ketiga bagi ketibaan pelawat Eropah ke Sabah selepas United Kingdom dan Jerman. Ketibaan pelawat Perancis pada suku pertama tahun ini mencatatkan peningkatan 26.8% kepada 2,116 orang berbanding 1,669 dalam tempoh sama tahun lalu. Datuk Haji J yakin promosi berterusan dengan lebih proaktif dan agresif akan meningkatkan kehadiran pelawat Perancis ke Sabah. Turut dibincangkan peluang kerjasama strategik antara Sabah dan Perancis termasuk dalam bidang pelancongan yang akan membawa manfaat bersama kepada rakyat negeri ini. Kerja-kerja pembinaan Jalan Raya Pen Borneo Beaufort Sipitang bagi pakej pertama kini giat dijalankan dan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2026. Jabatan Kerja Raya JKR diarah memantau secara berterusan kemajuan projek bagi memastikan ia dapat disiapkan mengikut jadual. Manakala pakej kedua yang mempunyai beberapa isu teknikal, lanjutan masa dan juga arbitration, ianya telah menyebabkan status projek tersebut berjalan dalam keadaan yang agak perlahan. Namun ada beberapa keputusan yang saya dimaklumkan pada tahun ini telah dicapai. Jadi progres ataupun kemajuan kerja itu bolehlah digerakkan dengan lebih lancar lagi. Jadi ini akan siap sekitar tahun 2027. Dato' Syailmi turut mengingatkan pihak JKR dan kontraktor yang bertugas supaya memastikan pelan pengurusan trafik sentiasa dikemaskini dan diselenggara untuk keselamatan pengguna jalan raya. Dato' Syailmi menyatakan demikian kepada media selepas majlis penyerahan lembu korban Parlimen Putatan bersempena Hari Raya Aidiladha di perkarangan pejabat daerah Putatan. Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah menyatakan komitmen berterusan dalam menaik taraf sistem pengangkutan dan keselamatan bas ekspres di negeri ini. Ia selaras saranan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Terbaharu perkhidmatan bas ekspres di Sabah kini lebih kondusif berkonsepkan perjalanan mesra alam yang dilengkapi aspek keselamatan canggih. Perkhidmatan bas ini meliputi perjalanan dari ibu negeri ke pantai timur Sabah. Sebenarnya kita beli dan tempah daripada pihak sekalian ini adalah saranan daripada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Malaysia, Tuan Anthony Loke, yang mana beliau telah menyarankan agar sistem pengangkutan bas ekspres di negeri Sabah ini kita naik tarafkan. Dan kita telah membeli bas ini adalah untuk keselamatan di jalan raya dan meningkatkan mutu perkhidmatan di negeri Sabah, terutamanya dalam bas ekspres. Beliau ditemui media selepas pelancaran bas BIP Scania Dayana Express di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Ketua Bahagian Kanan Pengurusan Keselamatan Jalan Raya dan Korporat JPJ Sabah, Azman Poji. Ini adalah satu inisiatif yang bagus di mana JPJ berpandangan bahawa apa-apa inisiatif untuk memacu dan menyokong aspek-aspek keselamatan jalan raya memang kita tiada halangan dan kita amat-amat menggalakkan kepada mereka-mereka yang berusaha untuk memperjuangkan aspek-aspek keselamatan. Di mana untuk makluman semua, satu kajian, satu kemalangan maut akan menyebabkan kerugian kepada kerajaan Malaysia sebanyak 3.2 juta. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Donald memaklumkan tiket bas ekspres bagi sambutan Hari Raya Aidiladha habis dijual. Penjualan tiket tambahan akan dibuka mengikut permintaan pengguna. Beliau turut mengingatkan semua pengusaha bas ekspres agar melakukan pemeriksaan rutin keselamatan terhadap bas masing-masing. Dianggarkan 190 buah bas ekspres beroperasi sempena perayaan Hari Raya Aidiladha tahun ini.
Keunikan tarian Magunatip berjaya memukau rakyat Turki sekaligus mengharumkan nama Sabah di pentas dunia apabila tarian itu dipersembahkan penuh semangat di Turki atas jemputan khas kerajaan negara tersebut. Magunatip dikenali negara itu susulan kejayaan pelajar sekolah menengah Chonghua Tenom memenangi juara keseluruhan pertandingan kebudayaan rakyat Istanbul Harman kali ke-26 yang berlangsung di Istanbul, Turki. Menurut jurulatih kebudayaan SMJK Chonghua Tenom, Siti Farida Lawadin, anak-anak didiknya berjaya mengatasi 13 pasukan lain dari seluruh dunia untuk muncul juara keseluruhan. Katanya penyertaan ini bukan sahaja platform memartabat budaya tempatan ke peringkat global, malah menyemai rasa bangga dalam kalangan generasi muda untuk terus memelihara seni tradisi. Beliau turut menyifatkan persembahan ini berjaya memperkukuh hubungan diplomatik antara Malaysia dan Turki melalui pendekatan budaya dan warisan sekaligus meletakkan Sabah antara negeri aktif mempromosi budaya etniknya di arena antarabangsa. Lebih membanggakan, pasukan ini turut membawa pulang 2 anugerah sampingan utama iaitu anugerah persembahan terbaik. Manakala anugerah muzik terbaik dimenangi oleh 2 pemuzik muda iaitu Mat Fazrian Idham Fazian dari SK St. Anthony dan Joshua Nathaniel Jeffley dari SK Batu Tiningkang. Baik, setakat ini perkongsian berita dari Sabah. Terus ikuti berita wilayah dengan lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Farhatul. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.